Masih, Datuk Pengerusi. Saya hanya ingin membangkitkan isu tentang perkara 010-200, isu pentadbiran tenaga. Kebelakangan ini kita dah tahu bahawa 1MDB telah pun menghususkan perhatian mereka ke atas industri tenaga, di mana pada tahun 2012-2013 1MDB telah pun mengambil alih beberapa syarikat independent power producer ataupun penjana kuasa bebas di pasaran, termasuklah Tanjung Energy sebanyak 8.5 juta, Genting Sanyin sebanyak 2.3 bilion dan juga Jimah Energies. Dan oleh kerana 1MDB telah pun tidak mempunyai capital yang mencukupi, mereka telah pun meminta ataupun mendapatkan pinjaman yang cukup besar untuk menampung segala kerja-kerja acquisition mereka. Ini termaksudlah pinjaman daripada luar negeri oleh 1MDB Energy sebanyak 5 bilion ringgit, 1MDB Energy Langat sebanyak 5.1 bilion ringgit, Powertech Investment Holdings pinjaman tempatan sebanyak 6.17 bilion dan juga 1MDB Energy Langat pinjaman tempatan sebanyak 607 juta ringgit. Kesemua pinjaman-pinjaman ini berjumlah melebihi 17 bilion ringgit. Mungkin ada lagi pinjaman yang telah pun diberikan, termasuklah 800 juta pinjaman yang dijamin oleh pihak kerajaan. 800 juta ada jaminan, itu tidak salah, oleh pihak kerajaan, yang digunakan untuk mengambil alih syarikat-syarikat tempatan dalam industri ini. Nah, ini telah pun mengakibatkan satu situasi di mana dasar-dasar kerajaan sebelum ini dalam sektor tenaga, terutamanya pentadbiran penjana kuasa bebas, diubah suai untuk membantu 1MDB. Nombor satu, konsesi-konsesi yang telah pun diambil alih oleh 1MDB seperti Tanjung Energy dan juga Genting Sanyin mempunyai tempoh tamat yang cukup singkat. Sudah nak habis. Mereka bayar dengan kos yang tinggi, oleh sebab itu pihak kementerian terpaksa melanjutkan konsesi-konsesi ini, walaupun sepatutnya dalam pelanjutan ini perlu ada satu tender terbuka semula. Itu nombor satu. Nombor dua, selama ini, kebelakangan ini 2-3 tahun, ada penambahbaikan dari segi kementerian akibat penubuhan Suruhanjaya Tenaga di negara kita. Ini perkara yang baik. Penambahbaikan dari segi apa? Ada tender terbuka. Ada tender terbuka supaya semua pihak-pihak penjana kuasa bebas yang ingin mengambil bahagian dalam sektor tenaga di Malaysia terpaksa membuat tender terbuka, buat bid untuk mendapatkan kontrak ataupun konsesi daripada kerajaan. Ini perkara yang baik kerana ini dapat merendahkan tarif yang dikenakan kepada tenaga nasional yang berhubungan itu merendahkan tarif yang dikenakan kepada rakyat di Malaysia. Masalahnya, bila sampainya 1MDB campur masuk tender dalam projek 3B. Ini bukan 3 bilion, ini 3B. Projek 3B, coal-fired power plant, yang bernilai lebih kurang 11 bilion ringgit. Okay? Tarif yang diberikan oleh 1MDB adalah 25.65 sen. 25.65 sen setiap kilowatt hour. Bid yang dimasuki oleh YTL adalah 25 sen, 25.23 sen kilowatt hour. Dengan jelas, bid daripada YTL, konsortium YTL adalah lebih rendah daripada bid 1MDB. Akan tetapi, kontrak telah pun ditawarkan kepada 1MDB. Masalahnya, bila disebut kenapa harga yang lebih tinggi diberikan kontrak, kementerian sebut, sebab YTL tidak qualified, telah pun disqualified dari segi teknologi yang dipakai.
Tapi perkara ini tidak diberitahu kepada pihak YTL sebelum keputusan dibuat ataupun sebelum bid dibuat. Dalam surat khabar The Age telah pun diterbitkan secara jelas, YTL telah pun merunding dengan pihak kementerian sebelum bid mereka dimasukkan bahawa teknologi ini akan dipakai, adakah ia dapat diterima. Jawapan daripada jawatankuasa teknikal daripada kementerian adalah ya, boleh diterima. Tapi selepas menggunakan teknologi ini untuk mencapai tarif yang lebih rendah, sekarang kementerian pula kata tak boleh guna. Ini adalah walaupun recommendation daripada jawatankuasa teknikal daripada kementerian sendiri telah pun membuat recommendation bahawa YTL merupakan cadangan yang paling baik untuk ditawarkan projek 3B. So akibatnya, walaupun 1MDB menawarkan tarif yang lebih tinggi, mereka mendapat kontrak untuk membekal tenaga kepada tenaga nasional dalam projek ini dengan tarif yang lebih tinggi. Okay? Itu tidak cukup. 1MDB oleh kerana hutang cukup besar. Bukan saja hutang cukup besar, faedah yang dikenakan cukup tinggi. Commission fee dan perbelanjaan yang digunakan oleh Goldman Sachs record high, paling tertinggi di dunia. Ini saya dah sebut sebelum ni. Okay, tak perlu sebut lagi. Oleh kerana beban yang cukup tinggi oleh 1MDB, walaupun tempoh konsesi sudah dipanjangkan, walaupun kontrak tender terbuka telah pun ditawarkan kepada syarikat 1MDB, walaupun harganya bukan paling rendah, tender 11 bilion ringgit ini tak cukup. Tak cukup macam mana nak buat tender terbuka lagi ke? Macam fikiran kementerian sudah berubah. Jangan buang masa buat tender terbuka lagi. Kita terus direct nego. Direct nego yang pertama, dia tawarkan kecil sikit dia punya kontrak. 50 megawatt solar power plant. Okay, tenaga matahari. Tenaga solar. 50 watt di Kedah. Dan ada soalan yang ditimbulkan oleh rakan saya daripada Sedang tak ada sini, tapi saya ada soalan dia. Okay, di mana dia tanya kepada menteri, mengapa projek solar farm berjumlah 50 megawatt telah diberikan kepada 1MDB melalui direct negotiation, memandangkan terdapat banyak lagi syarikat Malaysia yang mempunyai track record yang lebih baik berbanding dengan 1MDB dalam membina dan menguruskan solar farm. Rakan-rakan sekalian, jawapan yang telah pun diberikan oleh pihak menteri adalah sebegini. Okay. Projek loji jana kuasa solar 50 megawatt yang diberikan kepada syarikat 1MDB melalui rundingan terus merupakan sebuah projek perintis yang akan menjadi kayu penguku bagi menilai keberkesanan pembinaan loji jana kuasa solar berkapasiti besar. Bagaimanapun, pemberian secara rundingan terus ini perlu juga menepati peraturan sedia ada di mana kepentingan kerajaan dilindungi berdasarkan beberapa syarat yang ditetapkan. Tetapi apa yang penting ialah keberkesanan projek perintis ini akan menjadi titik tolak yang akan membuka peluang kepada syarikat-syarikat penjana kuasa solar lain untuk bersaing di dalam proses tender terbuka yang akan dilaksanakan kelak. So jawapan yang diberikan oleh pihak menteri ialah kita buat rundingan terus dulu supaya tender terbuka dapat dijalankan. Tak berapa masuk akal. Kalau kita nak buat pilot project, kita mintalah proposal daripada semua pihak yang berpengalaman, berikan cadangan yang paling baik dan kementerian pilih yang paling baik. Kenapa dalam perkara ini kementerian membuat keputusan direct nego? Bukan itu saja, ini telah pun bercanggah dengan dasar kerajaan sebelum ini yang menubuhkan SEDA Sustainable Energy Development Authority untuk menjaga dan merangsangkan industri renewable energy. Mereka telah pun diketepikan. Mereka diberikan kota-kota untuk diberikan kepada syarikat-syarikat 10 megawatt, 20 megawatt. Tapi bila datangnya 1MDB, kesemua yang dibuat sebelum ini tak guna. Terus bagi saja 50 megawatt. Tapi 50 megawatt terlalu kecil, tak cukup.
Keuntungan masih tidak cukup besar. Selepas itu bulan Ogos baru-baru ini, satu tawaran baru diberikan kepada syarikat 1MDB. Satu lagi penjana kuasa, loji penjana kuasa saiz 2000 megawatt yang ditempatkan di Melaka ditawarkan secara rundingan terus kepada 1MDB. Yang rasa pelik sikit ialah what's the urgency? Kenapa tergopoh-gopoh? Kerana projek yang ingin ditempatkan di Melaka ini sebenarnya hanya diperlukan pada tahun 2021. Ini mengikut pelan induk daripada kementerian sendiri. Loji ini hanya diperlukan pada tahun 2021. Kenapa buat masa ini tergopoh-gopoh ditawarkan secara rundingan terus kepada 1MDB? Saya ada tanya menteri. Menteri ada jawab. Dalam jawapan menteri kata ia perlu dibuat because 1MDB mempunyai expertise yang mencukupi. Bukan saja 1MDB yang mempunyai expertise, lain syarikat pun ada. Saya tanya lagi, apakah tarif yang dikenakan? Kalau ada rundingan terus, mesti ada tarif yang telah pun ditetapkan. Menteri kata, tarif belum ditetapkan. So, cara kementerian buat sekarang, kontrak tawar dulu, tarif kita bincang nanti. Siapa yang rugi? Rakyat akan rugi. Kerana apa tarif yang dibincang selepas kontrak ditawarkan, tentu akan menguntungkan pihak 1MDB. Ya, PJU. Cepatnya. Okey, 11 minit dah. Oh, 11 minit. Kan 15? 10 minit. Oh, bukan 15 minit? Bukan. Minta maaf. Sila. Saya cuba habiskan. Sila. Cepat. Okey. Okey, mana saya? Okey. Dan sekarang, saya akan habiskan. Sekarang, bukan sahaja kontrak yang di Melaka ini 2000 megawatt telah pun ditawarkan. Berita baru keluar hujung bulan September, awal bulan Oktober bahawa 2 loji penjana kuasa akan diberikan kepada 1MDB di Sabah. Satu 400 megawatt gas turbine di Lahad Datu ataupun Sandakan. Satu lagi 780 megawatt, 780 megawatt sistem hidro di Ulu Padas. Telah pun ditawarkan secara rundingan terus. Ada runding, tak ada runding, tak tahulah. Tetapi telah pun ditawarkan kepada 1MDB. Saya pun nak petik satu media statement daripada SESB, Sabah Electric, dalam Malaysian Reserve, yang menafikan secara langsung bahawa mereka tak tahu langsung tentang participation, penyertaan industri tenaga oleh 1MDB di Sabah. SESB unaware of 1MDB plan in Sabah power sector. Syarikat Sabah pun macam diketepikan kepentingan mereka. So saya minta supaya pihak kerajaan menjawab mengapanya 1MDB diberikan privilege yang begitu baik. Privilege access, direct nego, straight contract, tarif pun tak perlu bincang lagi, agreement dengan tenaga kita buat, kemudian kita berikan kontrak dulu. Adakah 2 perkara paling penting? Nombor 1, untuk membantu 1MDB IPO. Kerana kalau 1MDB Energy tidak IPO, tidak disenaraikan di Bursa Malaysia untuk mengumpul wang sebanyak yang dilaporkan lebih kurang 10 bilion ringgit, mereka mungkin akan muflis, akan bankrupt kerana tak ada cukup wang untuk bayar hutang. Mereka amat memerlukan 10 bilion ringgit ini dan kerajaan tengah mencuba seboleh mungkin tanpa menyerahkan tunai terus kepada 1MDB, memberikan kontrak-kontrak yang lumayan kepada 1MDB untuk menyelamatkan syarikat tersebut. Dan nombor 2, untuk menunjukkan bahawa 1MDB masih viable, masih mempunyai keuntungan yang berlebihan dalam bila 1MDB mengambil alih syarikat-syarikat penjana kuasa bebas ini, premium tinggi. Dan kalau syarikat ini tidak dapat, 1MDB tidak dapat menunjukkan keuntungan pada masa depan,
premium ini perlu dilupuskan. Dan kalau premium ini berbilion-bilion ringgit, 2-3 bilion ringgit perlu dilupuskan, ia akan ditunjukkan dalam penyata kewangan 1MDB bahawa kerugian besar telah berlaku. So, untuk mengelakkan daripada 1MDB, perlu melupuskan premium ini, kontrak perlu diberikan secara tergopoh-gopoh kepada 1MDB supaya bila financial statement keluar, rugi hanya 675 juta. Tak lebih daripada 1 bilion pun. Adakah ini merupakan dasar kerajaan yang baru dalam sektor tenaga? Apa yang baik dulu sudah hilang. All the improvements that we saw, that I'm very happy about, hilang. Sekarang kita telah pusing balik kepada zaman di mana kontrak IPP semua diberikan secara lumayan kepada pihak-pihak tertentu melalui rundingan terus. Terima kasih, Datuk Pengerusi.